Kesan perubahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara menggunakan kaedah rajah. Pertama, kita akan lihat rajah keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS, di mana apabila kes perbelanjaan kerajaan G berkurang ataupun turun, maka ia akan memberi kesan kepada fungsi perbelanjaan agregat, di mana fungsi perbelanjaan agregat AE akan beralih ke bawah secara selari daripada AE0 kepada AE1. Jadi perbelanjaan kerajaan G ini dia akan menyebabkan fungsi AE beralih ke bawah, di mana daripada AE0 kepada AE1 ataupun fungsinya yang ditulis sebagai 1750 tambah 0.75Y kepada AE1 sama dengan 1550 tambah 0.75Y, okay. Sehingga mencapai keseimbangan pendapatan negara yang baru pada titik keseimbangan baru E1, di mana tingkat pendapatan negara telah berkurang ataupun menurun dari RM7,000 kepada RM6,200. Penurunan tingkat pendapatan negara ini adalah sebanyak pengganda perbelanjaan kerajaan G. Melalui pendekatan rajah yang kedua, iaitu bocoran suntikan, kita akan dapati keseimbangan asal capai pada titik kosong apabila fungsi S campur T sama dengan negatif 250 tambah 0.25Y bersilang dengan fungsi suntikan I tambah GO pada tingkat pendapatan negara 7,000. Apabila perbelanjaan kerajaan G turun ataupun berkurang, maka fungsi suntikan akan beralih selari ke bawah daripada I campur G0 kepada I campur G1. G menyebabkan suntikan berkurang, dan kesannya keluk suntikan beralih ke bawah dari I campur GO kepada I campur G1, sehinggalah mencapai keseimbangan pendapatan negara baru pada titik keseimbangan baru E1. Ini telah menurunkan pendapatan negara daripada RM7,000 kepada RM6,200, dan penurunan tingkat pendapatan negara ini adalah sebanyak pengganda G, pengganda perbelanjaan agregat. Kita lihat kesan perubahan cukai terhadap keseimbangan pendapatan negara. Andaikan dalam ekonomi fungsi C ditulis sebagai C sama dengan 1000 tambah 0.75YD, itu menunjukkan bahawa fungsi C yang diberikan adalah fungsi C sebelum cukai. I pelaburan sebanyak 500, perbelanjaan kerajaan G sebanyak 1000, cukai sebanyak 1000, dan fungsi tabungan sama dengan negatif 1000 tambah 0.25YD. Ini menunjukkan juga fungsi tabungan sebelum cukai. Okey, contoh, jika cukai T menurun sebanyak 400, maka wujudlah cukai baru, iaitu T1 sama dengan T0 tambah perubahan T. Okay. T asalnya adalah 1000, tambah dengan sebab perubahan T adalah berkurang sebanyak 400, maka kita tulis dalam kurungan negatif 400. Jadi T1 ataupun T yang baru adalah nilai 600 akibat daripada perubahan T sebanyak negatif 400. Melalui pendekatan ASAE, kita akan masukkan cukai yang baru yang bernilai
600 itu ke dalam Y tolak T1. Kita akan akhir sekali kita akan dapat tingkat pendapatan negara keseimbangan yang baru, iaitu pada RM8,200. Manakala bagi pendekatan bocoran suntikan J equals W, kita masukkan pada pengiraan itu di mana pada Y tolak dengan T1, Y tolak dengan 600, maka kita akhirnya kita akan dapat keseimbangan pendapatan negara yang sama seperti kaedah perbelanjaan hakikat, penawaran hakikat, dengan tingkat pendapatan negara RM8,200. Dan ini didapati keseimbangan pendapatan negara telah meningkat dari sebelum ini pada jumlah RM7,000 kepada sekarang dengan RM8,200. Kesan daripada penurunan cukai T sebanyak 400. Kesan perubahan T terhadap keseimbangan pendapatan negara menggunakan rajah. Pertamanya kita akan melihat rajah keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan AEAS. Apabila cukai dikurangkan, maka dia akan memberi kesan kepada fungsi AE, di mana fungsi AE akan beralih ke atas daripada AE0 kepada AE1. Okay. Pengurangan cukai akan menyebabkan pendapatan boleh guna pengguna akan meningkat, dan seterusnya akan meningkatkan C pengguna, dan seterusnya peningkatan C akan meningkatkan perbelanjaan agregat AE. Kesannya kalau AE akan beralih ke atas secara selari daripada AE0 yang sama dengan 1,750 tambah 0.75Y kepada AE1 sama dengan 2,050 tambah 0.75Y, sehingga mencapai keseimbangan pendapatan negara baru pada titik keseimbangan baru E1. Ini telah menaikkan tingkat pendapatan negara dari RM7,000 kepada RM8,200. Peningkatan tingkat pendapatan negara ini adalah sebanyak pengganda T, pengganda cukai. Seterusnya kita akan lihat rajah keseimbangan tingkat pendapatan negara menggunakan pendekatan bocoran suntikan. Apabila cukai dikurangkan, dia akan menyebabkan bocoran juga semakin berkurang. Kesannya kalau bocoran akan beralih ke bawah dari STO tambah T0 sama dengan negatif 250 tambah 0.25Y kepada ST1 tambah T1 sama dengan negatif 550 tambah 0.25Y, sehingga mencapai keseimbangan pendapatan negara baru pada titik keseimbangan baru E1. Ini telah menaikkan tingkat pendapatan negara dari RM7,000 kepada RM8,200. Peningkatan tingkat pendapatan negara ini adalah sebanyak nilai pengganda cukai T. Konsep pengganda. Pengganda ataupun dikenali juga sebagai multiplier ialah pekali yang menunjukkan berapa kali ganda tingkat pendapatan negara berubah kesan daripada perubahan perbelanjaan agregat AE. Secara umumnya, nilai pengganda boleh dihitung menggunakan formula berikut. Pengganda sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan AE. Pengganda terbagi kepada 3 jenis, iaitu pengganda pelaburan,
M1, MI dalam ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Yang kedua, pengganda perbelanjaan kerajaan MG dalam ekonomi 3 sektor sahaja. Dan yang ketiga, pengganda cukai MT dalam ekonomi 3 sektor. Rumus bagi pengganda pelaburan ditulis sebagai perubahan Y bagi perubahan I, ataupun boleh juga ditulis sebagai 1 dibahagi dengan MPS. Rumus yang kedua, pengganda perbelanjaan kerajaan. Perubahan Y bahagi dengan perubahan G, atau ditulis juga sebagai 1 dibahagi dengan MPS. Kedua-dua nilai pengganda pelaburan dan pengganda perbelanjaan kerajaan adalah bernilai sama. Manakala rumus pengganda yang ketiga ialah pengganda cukai, iaitu perubahan Y dibahagikan dengan perubahan T, ataupun ditulis juga dengan nilai yang sama dengan rumus negatif MPC bahagi dengan MPS. Negatif MPC dibahagi dengan MPS. Pengiraan pengganda G dan juga T berdasarkan contoh sebelum ini, iaitu diberi C sama dengan 100,000, C sama dengan 1000 tambah 0.75Y. Keseimbangan pendapatan negara asal Y0 sama dengan 7,000. Penurunan G ataupun perubahan G sama dengan 200. Penurunan T, itu perubahan T, sama dengan 400. Pengganda G, MG, penurunan G diandaikan 200 ataupun perubahan G sebanyak 200 dengan menggunakan rumus pengganda G, 1 dibahagi dengan MPS ataupun sama dengan 1 dibahagi 0.25. MPS nya 0.25, bermakna pengganda perbelanjaan kerajaan MG adalah 4. Jadi ini menunjukkan bahawa pendapatan negara akan menurun sebanyak 4 kali ganda penurunan G. Maka pendapatan negara baru dihitung dengan menggunakan rumus MG yang kedua, iaitu MG sama dengan perubahan Y bagi perubahan G. Okey, kita ubah sesuai rumus untuk mendapatkan perubahan Y. Perubahan Y ataupun perubahan pendapatan diperolehi dengan nilai negatif 800. Ini bermakna pendapatan negara berkurang sebanyak 800 apabila perbelanjaan kerajaan dikurangkan sebanyak 200. Maka keseimbangan pendapatan negara yang baru diperolehi apabila 7,000 ditolak dengan 800, maka pendapatan negara yang baru Y1 adalah RM6,200. Pengganda cukai MT. Jika penurunan cukai ataupun perubahan cukai diandaikan sebanyak 400, jadi pengganda cukai dengan rumus negatif MPC dibahagi dengan MPS. Negatif MPC bernilai negatif 0.75 bagi dengan MPS 0.25, bermakna nilai pengganda cukai bernilai negatif 3. Jadi ini menunjukkan pendapatan negara akan meningkat 3 kali ganda penurunan cukai tadi. Cukai yang turun sebanyak 400 akan meningkatkan pendapatan sebanyak 3 kali ganda. Maka pendapatan negara yang baru dihitung dengan menggunakan rumus MT yang kedua, iaitu MT sama dengan perubahan Y dibahagi dengan perubahan T. Maka daripada rumus tersebut diubah sesuai, maka kita akan memperolehi perubahan Y bernilai 1,200, iaitu peningkatan sebanyak 1,200 akibat penurunan cukai sebanyak 400. Maka keseimbangan pendapatan negara yang baru daripada 7,000 pendapatan negara asal
ditambah dengan perubahan pendapatan negara yang baru bernilai 1,200, maka pendapatan negara baru adalah RM8,200. Ini adalah rumus pengganda perbelanjaan kerajaan G. Ini rumus kedua bagi pengganda perbelanjaan kerajaan. Dan ini perubahan rumus bagi memperolehi pendapatan negara yang baru. Dan ini rumus bagi pengganda cukai yang pertama. Dan ini rumus pengganda cukai yang kedua. Dan ini rumus untuk memperolehi tingkat pendapatan negara yang baru. Atasi lompang inflasi, diandaikan MPC bernilai 0.75 keseimbangan pendapatan negara semasa RM7,000, pendapatan negara GDP sama dengan RM6,000. Lompang inflasi diperolehi dengan menggunakan rumus perubahan Y bahagi dengan pengganda. Perubahan Y adalah hasil perbezaan Y GDP ditolak dengan Y semasa dibahagi dengan pengganda. Daripada sini kita dapat lompang inflasi bernilai negatif 250. Jadi persoalannya di sini ialah dengan lompang inflasi sebanyak 250, maka AE perlu diturunkan sebanyak lompang tersebut, iaitu sebanyak 250. Okey, jadi ada beberapa cara untuk kita menyelesaikan ataupun mengatasi masalah lompang inflasi tersebut. Yang pertama sekali dengan menggunakan pendekatan ataupun rumus pengganda G, ataupun kita panggil juga pengganda perbelanjaan kerajaan. Iaitu rumusnya 1 MG sama dengan 1 bahagi MPS. Jadi 1 dibahagi dengan 0.25. So pengganda perbelanjaan kerajaan diperolehi dengan nilai 4. Jadi AE yang perlu diturunkan ialah sebanyak 250. Jadi pendapatan negara yang perlu diturunkan sebanyak Y GDP tolak YE, iaitu 6,000 tolak 7,000, bersamaan dengan negatif 1,000. Jadi pengganda kedua bagi perbelanjaan kerajaan adalah MG sama dengan perubahan Y dibahagi perubahan G. Diubah sesuai rumus tersebut, jadi kita akan perolehi perubahan G nya bernilai negatif 250. Ini bermakna G perlu diturunkan sebanyak 250 untuk menutup lompang inflasi tersebut. Jadi itu kaedah menggunakan rumus pengganda perbelanjaan kerajaan, pengganda G. Kita juga boleh menggunakan rumus yang kedua dengan menggunakan rumus pengganda pelaburan MI. Jadi persoalan berapakah penurunan pelaburan perubahan I yang perlu dilakukan untuk menutup lompang sebanyak 250. Kita masih menggunakan rumus yang sama sebab pengganda pelaburan MI boleh juga diperolehi dengan menggunakan rumus 1 dibagi dengan MPS, iaitu 1 bagi 0.25 yang bernilai 4. Ganda dia sama juga dengan nilai pengganda perbelanjaan kerajaan G tadi. AE yang perlu diturunkan itu lompang sebanyak 250. Jadi pendapatan negara yang perlu diturunkan juga ialah perbezaan pendapatan GDP tolak YE 6,000 tolak 7,000 bermakna negatif 1,000. Dan menggunakan rumus pengganda pelaburan yang kedua, iaitu M1 sama dengan perubahan Y bagi perubahan I. Diubah sesuai rumus tu, maka kita akan dapat perubahan Y juga bernilai negatif 250. Jadi jelaslah, maka dengan ini kita boleh katakan bahawa pelaburan juga perlu diturunkan sebanyak 250, iaitu bersamaan dengan jarak lompang 250 untuk menutup lompang yang bernilai 250. Jadi jawapannya sama dengan yang kita perolehi dengan menggunakan rumus pengganda perbelanjaan kerajaan G. Okay.
Okey, rumus yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga untuk menutup lompang inflasi yang bernilai 250 ialah menggunakan cukai ataupun pengganda cukai AMT. Jadi persoalannya sekarang berapakah nilai cukai atau nilai T ataupun perubahan T yang perlu diperolehi untuk menutup lompang yang kita sedang alami bernilai 250. Jadi dengan menggunakan rumus MT ni, dengan menggunakan rumusnya ialah negatif MPC dibagi dengan MPS. Itu rumus dia. Jadi dalam kes ni MPC negatif 0.75 bagi dengan MPS 0.25. Jadi pengganda cukai MT nya adalah negatif 3. Dan AE yang boleh diturunkan sebanyak 250, iaitu sebanyak lompang, dan pendapatan negara yang perlu diturunkan sebanyak 6 YGTP tolak Y semasa, 6,000 tolak 7,000, jadi negatif 1,000. Maka kita menggunakan rumus yang kedua bagi pengganda cukai, iaitu MT sama dengan perubahan Y bagi perubahan T. Kita ubah sesuai rumus supaya kita dapat memperolehi berapakah nilai perubahan T yang perlu digunakan untuk menutup lompang sebanyak 250. Kita dapati T haruslah ditambah sebanyak 333.33 sen. Maka kita bolehlah membuat rumusan bahawa cukai ataupun T perlu ditingkatkan sebanyak RM333.33 untuk menutup lompang inflasi sebesar ataupun sebanyak 250. Cara atasi lompang deflasi. Andaian MPC 0.75, keseimbangan pendapatan negara YE sama dengan RM7,000, pendapatan negara GTP bersamaan dengan RM8,000. Lompang deflasi diperolehi apabila kita menggunakan rumus perubahan Y dibahagi dengan pengganda. Perubahan Y itu bersamaan dengan Y GTP tolak Y semasa YE dibahagi dengan pengganda. Dalam kes ini kita memperolehi nilai lompang deflasi bernilai 250. Jadi rumusannya kita boleh kata AE ataupun pembelanjaan agregat perlu dinaikkan sebanyak lompang deflasi, iaitu sebanyak 250. Ada 3 cara untuk menaikkan AE dengan menggunakan pengganda G, MG, yang kedua pengganda pelaburan MI, dan juga yang ketiga pengganda cukai MT. Kita tengok dulu pengganda G, MG. Berapakah persoalannya sekarang, berapakah peningkatan G yang perlu ditingkatkan untuk menaikkan AE? Jadi pengganda G kita boleh menggunakan rumus 1 dibahagi dengan MPS, iaitu 1 bagi 0.25, jadi penggandanya bernilai 4. AE yang perlu dinaikkan ialah sebanyak 250. Pendapatan negara yang perlu ditingkatkan sebanyak YGTP tolak YE 8,000 tolak 7,000 bersama dengan 1,000. MG ataupun rumus kedua bagi pengganda perbelanjaan kerajaan MG ialah perubahan Y bahagi dengan perubahan G. Hasil ubah sesuai rumus tersebut, maka kita dapat perubahan G-nya bersamaan dengan positif 250. Jadi kita boleh merumuskan bahawa G perlu ditingkatkan sebanyak 250, itu bersesuaian dengan nilai lompang sebanyak 250. Jadi untuk menutup lompang tersebut, G juga perlu ditingkatkan sebanyak 250 untuk menutup lompang tersebut. Dan cara yang kedua ialah menggunakan pengganda pelaburan MI. Berapakah persoalannya berapakah perubahan pelaburan yang perlu untuk menutup lompang sebesar 250?
Jadi menggunakan rumus pengganda, iaitu 1 dibagi dengan MPS, 1 bagi 0.25, iaitu penggandanya bernilai 4. AE yang perlu dinaikkan adalah sebanyak 250, dan pendapatan negara yang perlu ditingkatkan sebanyak GDP tolak YE 8,000 tolak 7,000, iaitu sebanyak 1,000. Maka dengan menggunakan rumus pengganda pelaburan, iaitu perubahan Y dibahagi dengan perubahan I, daripada rumus tersebut kita ubah sesuai rumus dan kita dapati perubahan I yang diperlukan untuk menutup lompang sebesar 250 adalah sebanyak juga 250. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa pelaburan ditingkatkan sebanyak 250 untuk menutup lompang deflasi yang sebanyak 250. Bermakna dengan menggunakan pengganda G dengan pengganda I, jawapan ataupun jumlahnya adalah sama, iaitu G. Jika menggunakan G perlu dinaikkan sebanyak jarak lompang 250, dan jika menggunakan pelaburan I juga sebanyak 250 digunakan ataupun ditambah untuk menutup lompang deflasi sebanyak 250. Cara yang ketiga menggunakan cukai, iaitu dengan pengganda cukai, iaitu MT. Persoalannya, berapakah cukai yang perlu dikurangkan untuk menaikkan supaya AE dinaikkan dan seterusnya dapat menutup lompang deflasi yang sebesar 250. Persoalan di sini, pengganda cukai dia tidak sama nilainya dengan perbelanjaan kerajaan dan juga pelaburan yang kita dapat sebentar tadi. Jadi kita harus menggunakan rumus pengganda pelaburan MT, iaitu negatif MPC dibahagi dengan MPS. Jadi kita dapat hasil daripada negatif 0.75 yang dibahagikan dengan 0.25, kita dapat pengganda cukai bernilai negatif 3. AE yang perlu dinaikkan ialah sebanyak 250, dan pendapatan negara yang perlu ditingkatkan ialah sebanyak GDP tolak YE 8,000 tolak 7,000, bermakna bernilai 1,000. Jadi menggunakan rumus pengganda cukai yang kedua, iaitu MT sama dengan perubahan Y dibahagi dengan perubahan T. Daripada situ kita dapati perubahan cukai bernilai atau sama dengan negatif 333 sen, ataupun negatif 333.33. Apa yang kita boleh rumuskan untuk menutup lompang deflasi yang sebesar 250. Cukai yang harus digunakan adalah cukai terpaksa diturunkan sebanyak RM 333.33 sen.